Assalamualaikum. Dan biasa orang sebut Assalamualaikum ni disertakan salam sejahtera, kan? Tetapi sebenarnya maksudnya sama. Salam sejahtera dalam bahasa Arab yang mana disebut sebagai Assalamualaikum. Jadi pertama sekali diucapkan ribuan terima kasih kepada saudara pengurusi Ustaz Muhammad Amin daripada Police Center of Wisdom, yang dihormati Sahibul Samahah Profesor Datuk Dr. Asri Zainal Abidin yang merupakan Mufti Negeri Perlis, dan juga kepada rakan-rakan yang pelbagai bangsa yang kita tengok ni, ada daripada Melayunya, adanya Cina, ada dari Siam, ada India, ada Tamil, dari Punjabi pun ada, malah kita pun ada, daripada Nigeria pun ada, daripada Jepun pun ada, Nihonji. Orang Genki dah suka. Kita pun ada tetamu daripada Jepun yang mana turut menyertai untuk majlis buka puasa bersama masyarakat majmuk. Sebenarnya tema masyarakat majmuk tu di negeri Perlis ni. Baik, tadi kita telah ada sesi untuk tengok bagaimana tradisi dan juga persejarahnya Masjid Alwi ini seperti yang telah diterangkan tadi. Dan kita juga telah berdepan dengan pelbagai tema-tema yang telah dibincangkan oleh sebahagian bersama sukarelawan tadi. Dan antaranya untuk permulaan ni, Datuk, kita tengok di sini ada pelbagai bangsa, daripada masyarakat Perlis sendiri, ya, pelbagai bangsa, malah daripada luar pun ada yang hadir, dan dikhabarkan ada lagi akan datang lagi secara rombongan. Jadi untuk permulaan, bagaimana Islam melihat kepelbagaian bangsa yang ada ni, seperti mana telah ada pada hari ini yang berhimpun di masjid kita pada hari ini. Silakan, Datuk. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saya ke hadapan sikit boleh? Nanti jauh. Boleh ke depan sikit? Kita ke sini sikit. Nanti senang nak tanya. You can come forward. Saya akan jawab soalan ini dalam bahasa Melayu. But if someone or some of you cannot understand, I will explain in English. Bahasa Siam saya belum belajar. So kalau tak faham, just raise up your hand and tell me I cannot understand. Can you explain in English? Okay. Terima kasih. Yang pertama, kita semua ni siapa yang cipta kita? Tuhan yang cipta kita. All of us are created by Allah Subhanahu wa taala, by God. Kita diciptakan oleh Allah. Adakah kita memilih untuk menjadi Melayu, nak jadi Siam, nak jadi India, nak jadi Cina, nak jadi Jepun, Japanese, atau memang kita lahir dari perut ibu kita, kita dapati kita dah Siam, dah Melayu? Bolehkah sebelum before we born, we tell God, please make me Japanese, atau please make me Chinese or Malay? Tuhan tolong jadikan saya Cina, ataupun Melayu, ataupun India. Boleh atau tak? Kita tak boleh. Kita ditentukan oleh Tuhan. Tuhan yang telah memilih untuk kita untuk menjadi bangsa apa-apa. So kita tak mungkin disalahkan kerana kita Melayu, atau kerana kita Cina, atau kerana kita Siam, atau kerana kita India.
We are not the one who choose our race or our nation. Maka Allah jadikan kita, Quran kata, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Itu Al-Quran kata dalam surah Al-Hujurat. Kami jadikan kamu lelaki dan perempuan, dan kami cipta kamu lelaki dan perempuan, dan kami jadikan kamu berbagai bangsa, nations dan tribes, clans, banyak bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang terbaik, yang the best, yang mulia di sisi Tuhan ialah yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Tuhan. So saya tak boleh kata saya benci dia kerana dia India. Cannot. Because this is not, itu bukan pilihan dia. Saya tak boleh kata saya benci dia sebab dia Melayu. Artinya kalau kita benci dia kerana dia India, dia Melayu, dia Cina, berarti kita benci pilihan Tuhan. Tetapi ada perkara yang boleh kita pilih. Apa yang boleh kita pilih? Perangai kita boleh pilih. Betul tak? Kepercayaan boleh kita pilih. I want to believe this, I don't want to believe that. Saya nak percaya ini, saya tak mau percaya yang ini. Yang ini boleh kita pilih. Maka Islam is a religion for all. Islam adalah agama untuk semua manusia. Tak ada Arab is better than non-Arab. No, tak ada. Sebab itu ni di dalam masjid, kalau kita datang, tuan-tuan datang, perempuan datang, tengok orang semayang dalam masjid, Allahu Akbar, dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca ayat, segala puji, all praise to Allah, the Lord of the worlds. Segala puji bagi Allah, Tuhan untuk semua alam. Maksudnya bukan Tuhan untuk orang Arab saja, bukan Tuhan untuk orang Melayu, tapi Tuhan untuk semua orang. So Islam tak membezakan, never differentiate, discriminate you because of your race, or because of nation, your tribe, or because of your clan. Tak ada. Islam tak akan membezakan kita kerana bangsa. Cuma Islam minta supaya kita mempercayai yang betul. Kamu kena percaya yang betul. Percaya ada pilih. Saya boleh pilih nak percaya ini, tak mau percaya ini. Saya boleh pilih nak buat baik, tak mau buat baik. Itu kita boleh pilih atau tak? Boleh pilih atau tak? Boleh pilih. So maka agama tak akan salahkan kita apa yang kita tak boleh pilih. Dia akan hanya, Tuhan akan menyoal kita. Nanti kita mati, Allah akan tanya kita perkara yang boleh kita pilih. Perkara yang kita tak boleh pilih, Allah tak tanya. Pasal apa kulit gelap, pasal apa putih, pasal apa merah, itu bukan kita punya buat. Tapi pasal apa kita buat baik, pasal apa kita tak buat baik, pasal apa kita tak tolong orang, kenapa kita tolong orang, kenapa kita semayang, kenapa kita tak semayang, itu Allah tanya. Itu kita boleh pilih. Jelas atau tidak? Things that we cannot choose it, Allah subhanahu wa ta'ala will never ask us in the day of judgment. But things that we can choose it, how to behave, how to believe, what should we believe, our creed, our iman, this is we will be answerable before Allah subhanahu wa ta'ala in the day of judgment. Ini kita akan bertanggungjawab
pada Tuhan pada hari akhirat. Kita ada kawan kita daripada Japan. Okey. Terima kasih. Baik. Tu makaran sini senang pasal hujan. Dia orang tak dengar. Boleh datang dekat sikit tak? Boleh depan sikit. Yang belakang mari Masuk depan depan sikit. Mari dekat sikit. Siapa duduk dekat sikit, saya bagi hadiah. Kami ada hadiah, insya-Allah. Boleh sila? Okey, boleh. Boleh. Jadi untuk seterusnya, seperti mana kita telah dapat penerangan daripada Sahibul Samahah Datuk Mufti ataupun kita dikenali sebagai Dr. Mazhar. Jadi oleh kerana Mufti ada dekat sini, tuan-tuan boleh bertanya soalan sebanyak mungkin dengan waktu yang ada. Oleh kerana seperti mana kita sedia maklum, Mufti ni the highest authority dalam agama dan dia adalah orang yang tepat untuk tuan-tuan bertanya. Tanyalah apa soalan sekalipun. Siapa yang bertanya soalan, kita akan bagi satu hadiah hamper kepada siapa yang bertanya. For non-Muslim. Kepada non-Muslim. Non-Muslim, siapa yang tanya soalan akan dapat hadiah. Hadiah kita akan bagi. Jadi silakan, ada soalan daripada rakan-rakan non-Muslim? Ada soalan? Kita juga ada rakan-rakan daripada mu'alaf. Ada soalan? Okey, yang ni ada soalan tu. Kita bagi yang dia baru masuk Islam ni. Mana? Orang Perlis dan baru mengenal Islam. Baru mengenal Islam dan antara betul-betul belajar semangat ni. InsyaAllah, silakan. InsyaAllah. Mari dekat sikit. Assalamualaikum. Nama apa? Saya Muhammad Wei bin Chua. Saya nak tanya sikit, kenapa orang Islam dia suka panggil orang yang bukan Islam kafir? Kenapa orang Islam suka panggil orang bukan Islam kafir? Ya. Okey. Pernahkah dengar perkataan kafir? Okey. Pertama kita kena tahu kafir tu maksud apa? Pernah dengar orang kata orang kafir? Pernah kena? Kafir itu maksud apa? Dia dah dapat hadiah pasal dia tanya. Ini menggalakkan, encourage you untuk tanya soalan. Okey. Kafir tu maksud apa? Kafir maksud seseorang yang tidak percaya. Apabila satu orang tu dia tak percaya apa yang Islam ajar, berarti dia kafir dengan Islam, dia tak percaya dengan Islam. Orang Islam tak percaya pula kepada agama lain, orang Islam tu kafir pada agama lain. Itu maksud kafir. Kafir bukan maksud dia jahat, maksud dia tak percaya. Non-believer, dia tidak percaya. Okey. Jadi dalam dunia ni ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Quran ada kata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang yang kafir. Maksudnya bukan katakanlah wahai orang yang dia maksud pukul ke apa, tak. Dia katakanlah wahai orang yang tak percaya, kami tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Okey. Itu perkataan kafir. Jadi perkataan kafir ada dalam Al-Quran tak? Ada. Ada dalam hadis Nabi tak? Ada. Saya kafir dengan agama lain. Orang agama lain kafir dengan agama Islam. Pasal dia tak percaya. Quran kata ni untuk orang Islam. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Sesiapa yang kafir dengan taghut dan beriman dengan Allah. Maksud dia tak percaya dengan tukang tilik, dia tak percaya orang tengok nasib, dia tak percaya dengan orang yang jahat. Itu maksudnya dia kafir dengan mereka.
Tapi oleh kerana yang pertama, bila perkataan kafir ni ada dalam Quran dan hadis, tak ada siapa boleh nafikan. Tak ada siapa boleh katakan saya haramkan perkataan kafir di rumah saya. Tak boleh. Kalau dia kata macam tu, artinya dia tak baca Quran, dia haramkan Quran di rumah dia. Tapi boleh tak saya tak nak panggil kepada orang kafir tu kafir, takut dia kecil hati, takut kasar. So saya panggil dia non-Muslim. Saya panggil kepada yang Kristian Ahlul Kitab, people of the book. Saya panggil kepada orang Siam yang orang Buddha bukan Muslim. Boleh tak? Boleh. Itu kerana dialog yang baik. Saya tak panggil kafir. Tapi boleh tak saya kata perkataan kafir tak ada, diharamkan? Tak boleh lah. Kerana kafir tu bukan maksud saya cerca dia. Perkataan kafir maksud mestilah dalam dunia ni ada yang beriman, ada mukminun, ada kafirun. Ada yang beriman, ada yang kafir. Jadi ada yang beriman, ada yang kafir. So perkataan itu ada dalam Islam. Tak, orang Islam tak hapuskan perkataan itu. Tapi kalau nak bercakap dengan bukan Muslim, tak payahlah panggil dia kafir, takut dia kecil hati. Kerana dia tak faham perkataan kafir tu apa. Dia ingat perkataan kafir tu macam kutuk dia. Saya panggil dia non-Muslim. Tapi saya tak boleh kata saya haramkan perkataan kafir. Saya tak mungkin. Okey ke? So kalau nak tanya ibu bapa kita, kita kata bukan Muslim. Mereka atau belum Muslim, akan Muslim insya-Allah. Kan? Saudara non-Muslim, penganut agama lain, boleh. Tapi karena mereka mungkin tak faham perkataan kafir kalau kita kata kat mereka. Dan Quran pun bila cakap dengan khususnya kepada Kristian dan Jew, Quran selalu kata ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Dan kadang-kadang Quran sebut juga perkataan kafir. Tengok kepada konteks. So ada konteks, ada tempat memang panggil kafir. Ada tempat tak boleh. Dia sembang dengan kita, tak payahlah ai kafir, janganlah. Wahai saudara non-Muslim, dijemput. Nanti dia salah faham. Wa kafir zimmi disebut dalam agama. Maka tidak bijak kalau ataupun salah ataupun memang tersasar jauh ataupun terbabas jauh daripada agama jika seorang kata dia mengharamkan perkataan itu. Tapi kalau dia kata saya kalau berdialog dengan non-Muslim, saya tak panggil kafir, saya panggil non-Muslim. Itu betul. Itu betul. Itu betul. Untuk wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang baik. Terima kasih. Okey, boleh jelas ya untuk topik tu. Jadi seperti mana yang Datuk Mufti Dr. Mazhar terangkan tadi, bahawa perkataan tu ada, cuma waktu kita nak dialog, waktu kita nak berbicara, kita boleh ada alternatif untuk kita gunakan. Can you understand the lain. question? They asked me, it's okay to okay. They asked me, it's okay to call someone kafir. I said the word kafir is mentioned in Quran. Someone disbeliever, we call them kafir. But if we want, we cannot erase the word. But if we want to call someone politely, to have the dialogue, good dialogue, to call them, to invite them to Islam, maybe we can call them non-Muslim or people of the book or who not Muslim yet. So this is polite words is encouraged by Quran. Okey ya. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya. Ada soalan seterusnya? Okey, baik. Sister kita mau bertanya soalan, silakan. Perkenalkan nama dan bagi tahu soalan nak bertanya. Nama saya Fu Hui Sing. Saya nak tanya, kenapa orang Islam semayang menghadap Kaabah? Apa ada dalam Kaabah? Okey. Soalan pun bagus, kan? Orang Islam
Orang Islam, soalan dia, okey, orang Islam kenapa sembahyang menghadap Kaabah? Kaabah di mana? Kaabah ni di Mekah. Yang tengok yang 4 segi itu di Mekah. Orang Islam sembah Allah. Orang Islam tak sembah Kaabah. Orang Islam tak sembah Kaabah. Orang Islam sembah Allah. Orang Islam worship Allah Subhanahu wa taala. Sister, you translate to her? It's good. Translate dari. So I no need to translate to English. Okay. Orang Islam sembah Allah. Orang Islam tak sembah Kaabah. Orang Islam tak sembah apa-apa objek. Dia batu ke, kayu ke, patung ke. Orang Islam tak sembah. Orang Islam hanya sembah Allah. Tapi kenapa orang Islam menghadap ke Kaabah? Kerana nak menjadikan semua orang Islam menghadap kepada arah yang sama, the same direction yang sama. Pertama, kerana Allah yang suruh menghadap Kaabah, ada dalam Quran. Kenapa hikmahnya? Apa dia kebaikannya? What is the wisdom behind that? Apa kebaikan dia? Kenapa ke sana? Kerana nak menjadikan orang Islam sentiasa satu. Tengok masjid ni, kalau semua ada orang semayang sini, ada orang semayang sini, ada orang semayang sini, macam mana? Jadi tak tersusun, betul tak? Tapi orang Islam seluruh dunia semayang semua sama, menghadap ke Kaabah. Tapi adakah orang Islam minta pada Kaabah, wahai Kaabah, beri kepada saya? No, orang Islam minta pada Allah. Kalaulah tiba-tiba dia solat, dia sembahyang, dia tersilap, dia ingat Kaabah belah sini, rupanya Kaabah belah sini. Dia dah tengok-tengok kompas dia silap, bagi tahu belah sini. Dia dah sembahyang. Okey, kerana Allah itu di mana saja kita menghadapnya, kita akan dapati Allah. Tetapi menghadap ke Kaabah itu, apabila kita tahu tempatnya, kita tahu arahnya, kita kena wajib menghadap, kerana itu arahan Allah. Sebab itu orang Islam seluruh dunia satu saja menghadap mereka. Apabila orang Islam pergi ke Mekah, dia orang buat haji, orang Islam tak keliru. Ada orang nak sembahyang sini, ada orang nak sembahyang sini, tak. Semua orang Islam macam sudah tersusun, well trained, they know where to face. Orang Islam tahu ke mana dia nak menghadap. So semua sama je orang Islam. Ini adalah antara keindahan agama Islam. So bila tengok ni ada budak-budak kecil Muslim masuk ke dalam masjid, dia tahu ke mana dia nak hadap. Dan orang Islam bila sembahyang ada imam, ada leader. So we follow leader. Dan leader tak boleh buat sekarang. Today I feel like seronok menghadap ke arah hujan, saya pusing hujan. Tak boleh. Semua dah ditentukan menghadap ke arah Kaabah. Adakah dalam Kaabah tu ada sesuatu? Tak ada. Adakah orang Islam kata Kaabah itu powerful, Kaabah tu boleh tunaikan apa yang dia nak? Tak. Orang Islam sentiasa percaya hanya Allah sahaja yang menunaikan segala harapan mereka, yang berhak disembah. Hanya sembah Allah, tak boleh sembah yang lain. Kalau ada orang baru masuk Islam, dia pergi dia nak sembah Kaabah, salah. Orang Islam tak sembah Kaabah. Orang Islam hanya facing Kaabah, hanya menghadap ke arah Kaabah. Okey. Okey kan? Okey, terima kasih. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Oh, ada. Ni Honji. Atas soalan. Baik, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I have a question in English, okay? Because Okay, my Malay yeah. not so good. So I converted
and then I know Islam. You already reverted, Yeah, converted. I Okay, already Masya Allah. reverted. Alhamdulillah. And I know Islam ban eating pork, but I got question from my Japanese friend. Kanako, why you cannot eat pork? Why we Because- cannot consume yes, pork? Because Yeah, okay. I just give answer, and then I said, oh, maybe because pork is not good for health. That's from Allah. And then she asked me one more question. But Japanese is one of the, how to say, the longest life. We don't die ari. Our average age is like 80, 85. So how can you prove pork is really bad for health? She said. How can I explain for her? Okay, thank you. What is religion? Religion. Apa itu agama? I will translate. I will answer in English. At the same time, I will translate to Malay to make them understand. Okay? What is religion? Apa itu agama? Why we follow religion? Because we want to obey our Lord. We want to obey Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ikut agama? Kerana kita nak patuh kepada Tuhan. Betul tak? Because we want to obey Allah Subhanahu. Kerana kita nak patuh kepada Tuhan. Okey. Macam mana kita nak patuh kepada Tuhan? How to obey Allah Subhanahu wa taala? We obey Allah Subhanahu wa taala by following his commands. Kita mentaati Allah dengan mengikut arahan-arahan Allah. Maka di dalam agama, in religion we have do and don'ts. Things that we can do and things that we cannot do it. Ada perkara yang boleh kita buat dan perkara yang kita tak boleh buat dalam agama. Kalau tidak, apa maksud ikut agama? Otherwise, what is the meaning by following Allah Subhanahu wa taala or obeying Allah? You obey someone that you do what he asks you to do and you don't do what he forbid you from do it. Okay. Jadi apabila Allah suruh kita buat, kita taat. Allah ask us to pray, so we pray. Allah suruh kita solat, kita solat. Allah commands us to pay zakat, to fast in Ramadan. Untuk puasa bulan Ramadan, kita puasa bulan Ramadan. Untuk bayar zakat, kita bayar zakat. And Allah said, don't do this. So we don't do this. Things that Allah kata jangan buat, jangan buat. One of the things that Allah prohibit us from doing is prohibited in Islam is consuming pork. First, what is the reason? Because we obey Allah Subhanahu wa taala. This is the first reason. Even though we don't know what is the benefits behind obeying this command, so we still obey Allah Subhanahu wa taala because He is our Lord. Kerana Allah adalah Tuhan kita. After that, we can do research, study to know the goods or the benefits behind that teaching. Kita boleh cari sebab apa? So today people develop the knowledge and they know that the benefit or the what is bad about the consuming pork. So they come up with some research saying this and that. So if you consume pork, you will get this and that in terms of scientific or health advice. So ini ada di dalam agama. Sehari ini kita tahu bahawasanya ada benda, bila makan babi, tahu babi? Banyak dia punya bahaya dia. Quran tak bagi tahu secara detail, tapi
Hari ini science study kata bahaya. But as a Muslim we believe. Sebagai orang Islam kita percaya Allah will never ask us something or forbid us from something unless there is benefits for our own interest, untuk kebaikan kita sendiri. Tuhan tak perlukan kita. Tuhan bila suruh kita, the interest is back to us. Kebaikannya balik kepada kita. So we believe that we should obey Allah Subhanahu wa taala. If someone tell one day that pork today is okay, they can make it very clean pork or whatever, pork is still haram, prohibited in Islam. Boleh. Kalau ada orang bagi tahu babi dah okey sekarang, makan pun sihat, tetap haram sebab kita taatkan Allah Subhanahu wa taala. So Muslim tak makan khinzir. Tapi kalau non-Muslim makan khinzir, babi, adakah Muslim kena ganggu dia? No. That is their right. Is your parents want to consume pork. You cannot say no, you cannot consume pork. If they are not Muslim, so there is their right to eat what they want according to what they believe. Terima kasih. Okey, baik. Okay, is that clear for you? It's okay? If you have something, maybe you can ask me more. Okay. Okey, baik. Kita teruskan, jika ada soalan lain daripada, kita fokus pada non-Muslim dulu. Kita juga ada daripada Persatuan Buddhist Society Perlis, dan kita juga ada daripada Persatuan Rumah Ibadat Ceyangkor. Ceyangkor ni pun ada. Jadi kalau mana-mana rakan ada soalan kepada Dr. Mazhar, silakan. Kita utamakan rakan-rakan daripada non-Muslim. Silakan, ada soalan? Sila ni, depan ni. Okey, satu dari depan ni, sister nombor 2 Okey, baik. Tanya, kalau hadiah tak cukup, saya bagi hadiah lain. Saya nak tanya, Ya. kalaulah macam jumpa doktor kan, doktor bagi salam Assalamualaikum, Ya. tu bolehkah saya jawab macam Waalaikumsalam? Wow. Soalan ni hari tu ada orang dah tanya dah, tapi saya jawab lagi sekali. Kalau satu orang kalau saya bagi Assalamualaikum, boleh tak non-Muslim jawab Waalaikumsalam? Boleh. Bahkan saya akan bergembira. Kerana Assalamualaikum maksudnya selamat sejahtera kepada kamu. Kemudian puan jawab balik kepada saya, then you reply Waalaikumsalam, kan? Peace be upon you. Selamat sejahtera kepada kamu. Saya gembira. Okey. Boleh tak? Boleh. Mungkin soalan satu lagi, boleh tak orang bukan Islam kata pada orang Islam Assalamualaikum? Jumpa orang Islam, Assalamualaikum. Boleh tak? Boleh. Assalamualaikum maksudnya baik. Salam sejahtera. Sister, the question is, can non-Muslim say Assalamualaikum to Muslim, or Muslim say Assalamualaikum to non-Muslim? Okey. Kalau saya kata, boleh tak saya kata Assalamualaikum kepada non-Muslim? Atau non-Muslim kata Assalamualaikum kat saya? Saya, kalau puan kata Assalamualaikum pada saya kena jawab apa? Waalaikumsalam. Quran kata wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Maksudnya jika seseorang telah bagi satu salam, satu ucapan kepada kamu, satu ucapan yang baik kepada kamu, greeting. If someone greet you with something good, Quran kata, maka jawab, reply, jawab lebih baik daripada itu. Maksud kalau orang kata good morning, sepatutnya saya kata good morning and have a good day. Sepatutnya begitu. Tapi
Au rudduha. Kalau dah tak jawab macam tu, Quran kata jawab bagi sama. Good morning, good morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik, lebih panjang, lebih baik. Cumanya dahulu orang Islam dia tak jawab dulu-dulu kerana pada zaman Nabi ada Jew because Yahudi mereka tahu bahasa Arab. So mereka tak bagi salam yang betul kepada Nabi. Mereka kata Assalamualaikum, maksudnya death to you. Tapi dia bunyi macam Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi macam Assalamualaikum. So Nabi tak mau jawab. Nabi Muhammad tak mau jawab yang buruk. Nabi Muhammad kata Alaikum, balik pada kamu. Tak mau cakap yang tak elok. Tapi dia orang cakap Assalamualaikum, maksudnya kamu mati. Tapi kalau satu orang tak kata Assalamualaikum, dia jawab elok, Assalamualaikum ya mufti. Mufti, Assalamualaikum. Saya pun jawab Waalaikumsalam. Nabi kalau dalam majlis semua campur orang, Nabi kata Assalamualaikum, kerana campur Muslim dan non-Muslim. Tapi kalau saya jumpa non-Muslim, dia tak percaya dengan Islam, saya tak bagi salam lah. Saya tak katalah Assalamualaikum kat dia. Sebab apa? Sebab dia tak terima Islam. Nanti dia kata, oh, you nak bagi saya masuk Islam kah? You nak suruh saya masuk Islam kah? Apa you ingat saya Islam kah? Nanti dia marah. So kalau saya jumpa bukan Muslim, I will greet them. They are non-Muslim, maybe with something else. I don't make them feel like I try to make them Muslim or to call them Muslim, which is they are not Muslim. So saya akan bagi selamat pagi, selamat tengah hari. Tapi kalau dia kata Assalamualaikum kat saya kata Waalaikumsalam. Okey. Islam ajar, dalam agama Islam, dalam Quran ajar, kalau orang buat baik kat kita, bagi balik yang lebih baik ataupun yang sama, jangan kurang. Kalau orang kata good morning, tak boleh kata thank you. That is not Islamic teaching. Itu bukan ajaran Islam. Good morning, good morning. Tapi yang baik, good morning, thank you very much. Lebih baik. Dia kata lebih baik ataupun yang sama. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Untuk orang Muslim ni dalam surah Al-Mumtahanah. Okey. Ada lagi? Okey. Baik. Kita bagi pada sister yang angkat tangan dulu. Nanti kita bagi pada Encik Mana nanti. Okay, silakan bagi mikrofon. Okey, silakan. Bagi tahu nama dan juga soalan terus. Saya Sim, anak pempoling dari kampung Guat Nangka. Saya ingin tanya, di dunia ni banyak agama kan? Jadi berapa Tuhan semua? Di dunia ni banyak agama. Dunia ni banyak kan? Berapa agama Tuhan semua? Ya. Okey. Ada banyak. Yang ni ya. kita kena dengar elok-elok. Boleh? Dalam dunia ni tak boleh ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan, bergaduh semua. Dua orang pun bergaduh, suami isteri pun bergaduh. Tuhan satu saja. Tuhan satu saja. The one and only. Tak ada dah. Tak ada dua Tuhan. Satu Tuhan. Cumanya manusia ni, kita manusia ni, semua sedang bertanya, siapakah yang paling tahu tentang Tuhan? Saya tak boleh tengok Tuhan. Tak boleh kata, Tuhan, saya mau tengok. Tak boleh. Jadi oleh kerana semua orang cakap ada Tuhan, semua orang akan cakap Tuhan macam ni, agama ni cakap Tuhan macam ni, orang ni cakap Tuhan macam ni, God is like this, someone said God is like that. So macam-macam orang cakap pasal Tuhan. Maka dalam Islam kita percaya Tuhan telah menghantar rasul, messengers,
hantar orang-orang yang Tuhan berikan wahyu atau Tuhan bercakap dengannya ataupun disebut sebagai revelation. Allah berikan kepada dia wahyu. Allah bercakap. Jadi bagi zaman dahulu, sejak zaman dahulu, orang Islam percaya ada Nabi nama Ibrahim, ada Nabi nama Ishak, Ismail, ada Nabi nama Daud, ada Nabi nama Sulaiman. Banyak Nabi, banyak Rasul, berpuluh ribu, bahkan mungkin 100,000 lebih yang mendapat berita daripada Tuhan, supaya mereka memberitahu kepada manusia apa yang Tuhan mahu. Kalau orang tu Kristian, dia percaya tentang Jesus. Orang Islam pun percaya Jesus, tapi orang Islam tak kata dia Son of God. Orang Islam kata dia adalah Messenger of God. Dia adalah orang yang mendapat wahyu, orang yang mendapat berita daripada Tuhan. Dan yang paling akhir sekali yang dapat berita daripada Tuhan, orang Islam percaya namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. So Nabi Muhammad lah yang membawa ajaran, memberitahu Tuhan mahu kita buat macam mana dalam dunia ini. Adalah mustahil, impossible. Allah bagi kita hidup di dunia ni tak ada apa-apa kerja. Hidup, lahir, besar, makan, pergi kerja, kemudian mati. Tak ada apa. Mustahil. Will never be like that. Allah bagi kita hidup di dunia ini ada tugasan kita, iaitu dia suruh kita sembah dia, buat baik, buat perkara yang dia nak. Kalau kita buat baik, dia akan reward kita. Bila kita mati, dia akan masuk ke dalam syurga. Untuk itu Islam percaya Allah hantar agama untuk kita semua jadi penganut agama itu. Agama itu Islam. Nabi Muhammad Islam, Jesus Islam, nabi-nabi yang sebelum itu semua Islam. Semua menyuruh menyembah Allah. Tak boleh sembah apa-apa. Tak boleh samakan Allah, ini dalam Islam. Tak boleh samakan Allah dengan apa-apa. Tak boleh samakan dia dengan dinding, dengan batu, dengan kayu, dengan bintang. Itu semua bukan Allah. Allah tak dapat dibayangkan. Allah bukan manusia. Allah is not us. Allah bukan manusia. Allah tak sama dengan apa-apa. Allah itulah yang orang Islam sembah, percaya, yang doa. Di mana saja kita panggil, Allah itu ada. Itulah agama Islam. Jadi Islam percaya semua, all the religions, whatever they believe, there is no more than one God. But tapi manakah agama yang Allah yang hantar supaya kita ikut? For Muslim, untuk orang Islam, kita percaya only Islam, hanya Islam. Oh, kami orang Kristian percaya Kristian, is okay, is that up to them. Itu tak apa, dia percaya. Orang Buddha mau percaya Buddha, dia percaya. Tapi Islam percaya kalau nak masuk syurga kena ikut arahan Allah. Arahan Allah datang melalui mana? Melalui semua nabi-nabi ni, rasul-rasul, messengers, prophets of God, nabi-nabi daripada Tuhan. So kita kena ikut. And the last prophet and the last messenger, nabi yang paling akhir, is our messenger Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Itu orang Islam percaya. Yang hadir pada malam hari ini kita hanya terangkan. So kami tak tahu betul ke? Okey, saya offer
ada Quran translation, ada translation. Ada. Ada Quran terjemahan, cuba baca. Betul ke baca? Kalau rasa betul, boleh terima. Kalau rasa saya tak mau, tak apa, tak ada paksaan. Nabi Muhammad Quran bagi tahu la ikrah fid din, no compulsion in religion. Tak ada paksaan. Nobody can force you to accept any belief. Tidak ada siapa boleh paksa kita terima apa-apa kepercayaan. Because iman, belief is here. Our faith is here. It's not in our tongue, it's in our mind and our hearts. What we believe, that is our faith. If we say something, we believe something else. Kalau kita kata satu benda, kita percaya yang ni, Allah kira apa yang kita percaya. Betul tak? Kalau orang cakap, ini birunya, kita semua tengok, ini warna apa? Merah. Kalau awak tak kata biru, saya tembak awak. Pun kita berkata, ya biru, memang biru. Tapi kita percaya tak? Kita tak percaya. Kita takut kat dia. Tapi kita tahu ini warna merah. Kepercayaan di sini. So kita kena percaya tidak ada Tuhan, melainkan hanya satu Tuhan. Okey. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Datuk Mufti. Sesiapa yang mahukan Al-Quran terjemahan, kami ada sediakan dekat luar. Ada dalam bahasa Cina, Mandarin pun ada, dalam bahasa English pun ada, dan bahasa Melayu pun ada. Jadi sila boleh ambil dekat luar nanti. Nanti ustaz kami boleh sediakan. Baik, seterusnya kita buka lagi. Ada lagi soalan daripada rakan-rakan non-Muslim sebelum kita bagi kepada yang lain? Bagi pada non-Muslim tu. Ada soalan daripada rakan-rakan non-Muslim, daripada kita dimaklumkan ada komuniti Siam Arau pun hadir. Okey, dan kita ada juga daripada Budi Society. Mungkin daripada Budi Society ada? Satu soalan, silakan. Okey, baik. Tak ada soalan. Tak ada soalan. Cukup bagus. Saya tengok. Okey Okey. Okey, saya sebelum tu saya nak bagi tahu. Saya orang Islam, saya pun baca juga buku yang Buddha, saya juga baca buku yang Kristian supaya saya tengok, kan. So bila kita invite, kita ajak baca Quran, bukan bererti kita paksa masuk Islam. Knowledge, satu bacaan, baca. So boleh minta bahan daripada wisdom, dia orang akan bagi, kan. Okey. Okey, silakan. Assalamualaikum Datuk. Salam. Saya Abdul Manan bin Subramaniam. Saya ada satu soalan saja. Ini kita bisa katakan kita nak ke sembahyang Zuhur ke masjid. Dari rumah kita dah mandi bersih, dah ambil wuduk semua. Sampai ke masjid kita kena ambil wuduk lagi ke? Okey. Soalan ni tak berkaitan sangat, tapi saya jawab mudah. Tak kena ambil wuduk dah. Kerana dah ambil. Melainkan tadi kita batal. Semasa dalam perjalanan kita buang air ke apa, kita ambil wuduk. Kalau kita tak batal, kita sampai masjid terus solat, terus sembahyang. Okey, terima kasih. Okey. Okey, ada. Daripada ni juga saudara baru kita. Saudara, okey. Baru sangat. Saudara Vinod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk. Okey, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Omar. Okey, Datuk. Ni soalan mungkin sensitif atau berapa hari dah masuk Islam? Saya masuk Islam baru dalam 6 bulan, Ustaz. 6 bulan. 6 bulan. Okey. Tapi dengan dapat hidayah, dengan yang redha Allah, saya masuk Islam. Alhamdulillah. Okey. Okey Ustaz, satu lagi. Soalannya, okey. Kalau kata macam saya dah memeluk agama Islam, tetapi keluarga saya bukan Islam. Kebanyakan di luar sana yang mengatakan, okey, Umar, kamu sudah memeluk Islam, kamu tidak boleh tinggal dengan ibu bapa kamu, dengan kamu kena keluar duduk di asing. Sebenarnya masakan ibu bapa kamu mungkin tak halal, ibu kamu mungkin tak halal, apa semua. Tapi sebenarnya saya dah, sebab memang saya tahu keluarga saya macam mana, tak ada menggunakan gizi. Tapi adakah saya sebagai seorang yang bukan Islam sebelum ni, saya dah masuk Islam, saya tak boleh makan masakan ibu? Okey, okey.
Okey. Okey, saya jawab yang soalan tu dulu. Ini soalan yang penting. Dulu kita dah jawab, tapi mungkin untuk saudara baru ataupun mereka yang belum lagi Muslim, mereka kena dengar. Islam, walaupun satu orang tu masuk Islam, Islam tetap mewajibkan dia menghormati ibu bapanya. Islam tak benarkan pertama dia ubah nama dia. Kalau dulu nama bapa dia Ramasamy ke, nama Singgam ke, nama apa ke, dia tetap kena kekalkan nama itu. Quran kata ud'uhum liabaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah mereka berdasarkan nama-nama bapa mereka. Berdasarkan bapa mereka. Itu yang lebih adil di sisi Allah. So Islam tak hapuskan ibu bapa. Bahkan Islam bukan saja tak hapuskan ibu bapa, Islam suruh berbuat baik pada ibu bapa sekalipun ibu bapa itu bukan Muslim, bukan orang Islam. Ini bukan ustaz kata, ini Quran kata. Quran kata dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau ibu bapa kamu berjuang sungguh-sungguh nak suruh kamu keluar Islam, kamu keluar Islam, kamu syirikkan Allah, kamu jangan ikut Islam, ibu bapa marah ke kamu, Quran kata kamu jangan taat, jangan keluar Islam, tapi kamu hendaklah berbuat baik kepada mereka dalam urusan dunia, dalam urusan hidup buat baik. Tapi yang keluar Islam tu jangan. Maksudnya bapa kita marah pasal you masuk Islam, kita jangan pukul dia, jangan bergaduh dengan dia. Awak keluar Islam, kita tak keluar. Tengok dia sakit, kita tolong dia. Dia perlu ubat, kita ambil ubat untuk dia. Dia perlu pergi hospital, kita pergi hospital. Dia perlu makan, kita bagi makan. Kalau kita bagi dia makan, kita bagi dia pergi hospital, kita cakap elok-elok dengan dia, dapat pahala. Allah bagi ganjaran syurga. Sebab kita taat Allah. We obey Allah Subhanahu wa taala. Do good to your family, your parent, even though they are not Muslim. Jadi kita buat baik kepada mereka walaupun dia bukan Muslim. Allah yang suruh. Cuma Allah kata jangan keluar Islam, tapi buat baik. Okey, boleh tak kita makan makanan di rumah ibu bapa kita? Kalau yang dia makan sayur ataupun dia ikan, kari ikan, semua boleh. Tak payahlah kita perincikan. Nampaknya ikan makan, khinzir kita tak makan. Ayam kalau kita beli untuk dia, selesaikan masalah. Jadi dia masak, kita makan. Kita beli untuk dia, masak, kita makan. Islam tak kata haram masakan orang bukan Islam. Setengah pihak itu don't listen to them. Jangan dengar mereka. Saya bagi tahu, saya mufti. So jangan dengar pada mereka. Boleh balik rumah makan, beli ayam yang halal, mak kita masak, boleh makan. Dan sentiasa terima kasih kepada dia, terima kasih. Dia cakap yang kasar pun anggaplah kita dapat pahala. Okey. Dia cakap datang pun dapat pahala. Kita taat, buat baik kepada dia, buat baik kepada ibu bapa. Kita tak boleh menafikan itu ibu bapa kita. Bahkan satu lagi, sentiasa berdoa supaya Allah memberikan kepada mereka hidayah, supaya Allah memberikan kepada mereka petunjuk. Okay. Ada lagi soalan? Okey, mungkin last sebelum kita ada pemberian zakat kepada. Okey. Last question. Last. Ada soalan? Okey, ada. Dua orang dapat hadiah, seorang tak dapat lagi, lebih baik tanya. Okey, last sister, silakan bagi mic. Terima kasih.
Saya nama Iwan. Ya. Nak tanya sikit, kata kalau anak kita masuk melaju Pak, masuk Islam no. Ya. Kalau ibu bapa mati boleh dah dia nak pegang mandi. Okey. Tanya tu. Kalau kita masuk Islam, anak masuk Islam, ibu bapa mati, boleh tak dia pergi melawat ibu bapa dia? Boleh. Bolehlah dia tolong uruskan ibu bapa dia? Boleh. Cumanya dia tak buat benda-benda macam Islam, dia tak bakar mayat, dia tak bakar. So Islam tengok kalau bakar mayat ni macam berat. Tapi kalau orang lain buat, itu agama dia, tak apa. Dia kena hormat tak mak bapak dia? Kena hormat tak? Dia masuk Islam, kena hormat. Nabi SAW, ni Nabi Muhammad SAW, one day the Prophet was sitting among his companions. Dia duduk di kalangan sahabat. And kemudian ada mayat bukan Islam lalu. Orang bawa mayat bukan Islam. And Nabi Muhammad bangun berdiri. Bila dia bangun berdiri, orang bagi tahu Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai pesuruh Allah, itu bukan Muslim, itu Yahudi. Dia kata, dalam bahasa Arab dia kata innahu Yahudi. Yahudi, ia adalah Yahudi. Nabi Muhammad kata apa? Alaisat nafsan, tidakkah itu pun nyawa, itu pun diri manusia juga. So kita respect. So mayat bukan Islam lalu pun Nabi berdiri hormat. Tak boleh, sebab tu orang Islam tak boleh. Kalau mayat bukan Islam lalu tekan horn, teng tak boleh. Kena hormat. Kita tak percaya apa yang dia percaya, tapi kita hormat kerana dia pun manusia. So kalau mak dia meninggal, dia balik hormat mak dia sebagai manusia. Dia jangan kata no saya tak mau tengok dah mak saya, dia bukan Islam. Tak, dia boleh. Islam ajar yang baik. Kalau anak masuk Islam, dia cerita yang lain, suruh dia datang jumpa saya. Suruh dia datang jumpa saya. Tapi Islam tak bakar mayat. So apa-apa yang salah yang pada Islam, bakar, sakitkan mayat, itu Islam tak mau buat. Tapi hormat, dia hormat. Cuma Islam percaya kalau nak selamat, kita kena sebelum mati kena beriman dengan Allah dan kena mengikut Nabi Muhammad. Itu jalan untuk kita selamat. Okey. Jelas ke apa yang saya terang? You can get it or not? Maybe after this, maybe I can have special lecture for you. So otherwise I need to translate here and there. Okay. Anyway, faham tak apa yang saya terangkan ni? Terima kasih banyak kerana datang. Masjid Alwi ni masjid yang mana dalam negeri Perlis ni masjid penting lah. Masjid semua sama je, tapi masjid ni masjid yang lama. Jadi dapat masuk ke sini, dan mudah-mudahan satu hari nanti kami semua doakan tuan-tuan dan puan-puan selalu datang ke sini. Boleh insya-Allah datang ke sini, dan kalau ada apa-apa macam mana saya tahu, bagi tahu, pergi ke pejabat saya. Nak tanya, saya tak puas hati ni Islam ni, saya mau tanya mufti, bagi tahu. Datang ke pejabat saya, insya-Allah nanti saya akan jawab. Boleh? Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti. Jadi okey ke sesi macam ni? Sekarang ni kita buat dekat masjid. Mungkin lepas ni mereka akan jemput kita pergi ke Cik Yangkor ke. Macam mana, okey ke Cik Yangkor? Kan? Mereka pada minta supaya buat program bersama dengan komuniti masyarakat di Cik Yangkor. Jadi insya-Allah mungkin kita akan ada sesi lain, mungkin di gereja dan sebagainya, dengan sesi soal jawab dengan rakan-rakan sahabat-sahabat non-Muslim. Jadi saya sebagai moderator pada hari ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana puan-puan dan tuan-tuan hadir ke masjid pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi di siri-siri akan datang
yang mana kita akan membawakan dengan tajuk-tajuk yang lebih bersifat mungkin semasa dan juga tajuk-tajuk yang mungkin akan kena kepada isu-isu yang berkaitan di negeri Perlis ni, insya-Allah. Jadi saya serahkan majlis ini kepada pengerusi majlis untuk meneruskan agenda seterusnya. Silakan. Baik, majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Sahibu Samha Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Aidin, Mufti Negeri Perlis dan juga saudara moderator kita iaitu Tuan Ahmad Ikram bin Muhammad Nur, Ketua Pegawai Operasi Perlis Center of Wisdom. Baik, seterusnya majlis diteruskan lagi dengan acara penyampaian sumbangan mengikut kategori, yang mana untuk penyerahan sumbangan ini kita pecahkan kategori kepada 3 kategori, iaitu kategori yang pertama adalah pemberian sumbangan kepada masyarakat bukan Islam, kepada para mualaf dan juga asnaf Qariah Masjid Alwi. Jadi untuk penerima sumbangan diminta untuk bersedia, dan kalau boleh kita mempercepatkan langkah kerana kita kesuntukan masa untuk kita buat persiapan untuk berbuka puasa. Jadi untuk nama yang pertama saya akan sebutkan. Yang pertama dijemput